Sesungguhnya perintah Allah jika menghendaki sesuatu hanya berkata kun, yakni dengan makna jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendakinya, yakni yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat, yakni pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut apa yang dikehendakinya, yakni menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan arti sesuatu kejadian itu bila dia berlaku tu, apa yang perlu kita faham di sebalik kejadian itu, pertama sekali adanya kehendak Allah yang menentukan kejadian itu. Yang kedua, terjadinya itu berkait dengan kekuasaannya. Kekuasaan Allah lah mengadakan kejadian itu, melakukan segala apa yang berlaku itu. Dan kalau kita nak luaskan lagi, terkait juga dengan sifatnya, ilmunya, sama' basarnya. Yang semua yang berlaku itu termaklum dalam ilmunya, dilihat olehnya, didengar olehnya. Dan kalau kita nak lihatkan juga, iaitu berkait dengan kalamnya, perintahnya, iaitu perintah Allah dalam melakukan sesuatu itu. Setiap apa yang berlaku itu tak akan berlaku kecuali diperintahkan oleh Allah. Kalau dalam Al-Quran menjelaskan tentang perintah Allah itu dengan usul Arabnya itu kun, dan maknanya dalam bahasa kita jadilah engkau. Jadi apa-apa yang berlaku, sama ada kecil ke besar ke, yang berlaku pada makhluk ini, itulah rahsia di sebaliknya. Ada kaitan dengan kudratnya, iradatnya, ilmunya, samaknya, basarnya dan kalamnya. Ada kaitan semua itu. Jadi perkara-perkara ini hanya diyakini oleh mukmin, orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman, dia tak nampaklah aspek ni. Dia hanya nampak kejadian, apa yang berlaku jelah, apa sebabnya, apa kejadiannya, itu saja. Tapi orang yang beriman melihat bahawa di sebalik setiap kejadian yang berlaku pada alam semesta ini, itulah rahsia ketuhanan di sebalik itu. Di sebalik semua itu ada makna-makna ketuhanannya, ada hakikat-hakikat ketuhanannya yang berkait dengan kejadian itu. Jadi ahli tasawuf beza dengan kita. Kita ni ahli usuluddin, mengaji usuluddin, mengaji akidah, yang ada keyakinan, kita yakin benda-benda tu. Tapi bila berlaku kejadian, hati kita lupa. Itu beza kita. Adapun ahli tasawuf, hakikat-hakikat keyakinan yang diyakini itu, bila berlaku satu perkara, terlihat pada pandangan hati mereka itu. Teringat, terlihat. Kefahaman itu hadir dalam cermin hati mereka itu. Berlaku satu perkara itu, terus hatinya melihat bahawa semua itu dengan kudratnya, dengan iradatnya, diketahui olehnya, diperintahkan olehnya. Kita dah tengok kejadian, kadang-kadang kita galik dengan kejadian tu. Galik dengan kejadian, kita lupa semua tu. Bukan tidak percaya, kita percaya. Kalau ditanya bagaimana dia boleh terjadi, bagaimana semuanya boleh terjadi, kita akan jelaskanlah. Terjadi dengan kudratnya, dengan kehendaknya. Tapi pada waktu kejadian itu berlaku, kita lupa hakikat. Sebab kita ini, iman kita ini tarafnya tasdik, kita mempercayai, tapi ghaflah, lupa. Ada pun orang-orang yang ahli makrifat ini, tahap iman dia itu meningkat. Daripada tasdik dinamakan sebagai syuhud istilahnya. Syuhud dengan arti hati mereka ni jelira.
hati mula merasainya, menyedarinya. Itu panggil melihat dengan pandangan mata hati. Itu je, bukan apa sebenarnya. Jadi bezanya, kita ni lupa benda tu. Apa-apa yang berlaku, kita tak nampak benda tu datang dari Allah. Tapi bukan tak percaya. Tapi kita tidak hadir semua itu. Jadi orang ahli makrifat ni, benda tu dah jadi suatu gerak hati mereka ni. Itu beza antara kita dengan ahli-ahli makrifat. Sebab tu kita ni, bila berlaku satu kejadian, macam-macamlah tindakan kita ni, hasil daripada lupa kita tu. Kita gelabah lah, kita membantah lah, kita banyak bersungguh lah. Itu ehwal kita yang ghaflah, lupa. Tapi bagi mereka yang ahli syuhud, ahli makrifah tadi tu, dia tak ada lah benda-benda tu. Kalau ada pun berlaku atas dasar-dasar yang benar. Kita ni lebih kepada tak puas hati apa yang berlaku tu. Tak puas hatilah, nak marah lah, itulah inilah. Jadi itu beza kita dengan ahli makrifat. Jadi timbul reaksi, tingkah laku yang celaru sikit lah. Celaru.